Baik, kita terus beralih ke segmen Cyber Security Brunei untuk keluarnya pada minggu ini, di mana kita turut menghadirkan Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz, Pelatih Utama Cyber Security Brunei. Dan hari ini, kita akan juga membincangkan berkenaan dengan tips dan langkah-langkah keselamatan siber. Ya. Baik, kita akan terus saja sapa narasumber kita pada pagi ini. Assalamualaikum Pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Walaupun kita rasa tips dan juga beberapa ingatan, nasihat, saranan berkenaan dengan keselamatan siber ini memang ada kita ni bawakan ya pada sebelum-sebelum ini, tapi rasanya ia cukup relevan untuk kita ni restartkan kembali dan senantiasa mengingati semula apa hal-hal yang boleh kita ni aplikasikan ataupun kita ni amalkan dalam kehidupan agar tidak berlakunya hal-hal memudaratkan dalam penggunaan teknologi ini. Ya, tepat sekali. Dan sebagai mukadimah, boleh Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid terangkan lebih lanjut mengenai topik yang ingin disampaikan pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, salam sejahtera dan selamat pagi kepada penyampai Puan Serina dan Puan Umu dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah dan rahmat dan petunjuk hidayah daripadanya juga kita dipertemukan lagi dalam rancangan Rampai Pagi untuk keluarnya pada kali ini. Semoga diharap semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam inayah Allah mendapat keberkatan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei ke atas jemputan wawancara pada pagi ini dan memberikan peluang kepada Cyber Security Brunei untuk mengongsikan mengenai topik yang akan dibincangkan, iaitu tips dan langkah-langkah keselamatan terutama sekali bagi pembukaan tahun 2024 ini. Topik yang akan dibincangkan pada hari ini merangkumi statistik tahunan bagi insiden keselamatan cyber dan juga taklimat kesedaran keselamatan cyber bagi tahun 2021 hingga 2023. Statistik ini akan dikongsikan nanti meliputi jenis-jenis insiden keselamatan cyber dan yang telah dilaporkan sepanjang 2023 dan juga akan membincangkan mengenai kempen kesedaran keselamatan siber yang telah kami adakan pada tahun 2023 yang lepas. Dan insyaAllah di penghujung wawancara ini akan dikongsikan langkah-langkah keselamatan dan juga prosedur bagi orang ramai untuk menghubungi pihak Cyber Security Brunei mengenai apa jua jenis ancaman jenayah cyber. Dan di kesempatan ini, pihak Cyber Security Brunei sentiasa mengingatkan orang ramai agar tidak mengongsikan maklumat peribadi dan kewangan dengan pihak yang tidak dikenali melalui dalam talian dan memastikan kesahihannya terlebih dahulu sebelum menekan pautan yang diterima sama ada melalui SMS, aplikasi-aplikasi telefon pintar dan juga media sosial. Jadi itulah ya sebagai mukadimah bagi topik kita ni hari ini, satu ingatan yang baik sebagai permulaan juga tu, dan telah pun dikongsikan statistik laporan penggunaan insiden keselamatan siber. Jadi dalam hal ini mungkin Pengiran boleh terus saja mengongsikan berkenaan statistik laporan yang dinyatakan tadi ni. Silakan. Terima kasih. Untuk makluman Auda dan para penonton Rampai Pagi, salah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Cyber Security Brunei ialah Brunei Computer Emergency Response Team ataupun BRUCET yang bertanggungjawab sebagai pusat atau badan yang bertindak balas mengenai insiden keselamatan siber khususnya di negara Brunei Darussalam. Seperti yang dapat disaksikan di kaca skrin Auda, berikut dikongsikan laporan yang telah diterima oleh pihak BRUCET dari orang awam melalui sama ada hotline, email, WhatsApp dan juga rujukan tarian daripada talian Darussalam 123 di mana berlakunya peningkatan yang amat ketara bagi laporan insiden keselamatan cyber dari tahun 2021, 2022 dan 2023. Kes insiden keselamatan cyber yang dilaporkan merangkumi pelbagai jenis jenayah cyber seperti serangan malware, penipuan atau lebih dikenali sebagai scam, bully cyber dan sebagainya. Iya, baik. Kalau kita lihat tadi daripada statistik laporan 2021-2023 insiden keselamatan siber tu, kalau dilihat daripada grafiknya tu memang agak mengkhawatirkan dan lebih-lebih lagi pada tahun 2023 di mana hal-hal yang berkaitan dengan laporan keselamatan siber ni meningkat sehingga 254 lebih kurang. Dan mungkin juga Umu ingin tanyakan soalannya kita seterusnya. Mungkin Tuan boleh menjelaskan
mengongsikan atau menerangkan lebih lanjut mengenai laporan statistik insiden keselamatan cyber bagi tahun 2023. Ya. Silakan. Jumlah insiden keselamatan cyber yang pernah dilaporkan kepada pihak berusaha pada tahun 2023 ialah sebanyak 618 kes secara menyeluruh. Berbanding pada tahun 2022 sebanyak 496 kes dan tahun 2021 sebanyak 388 kes. Berikut dikongsikan jenis-jenis jenayah cyber yang dilaporkan seperti berikut. Pada tahun 2023 yang lalu, kes penipuan atau lebih dikenali sebagai scam adalah yang paling tertinggi dilaporkan pada tahun lepas, iaitu sebanyak 207 kes. Diikuti dengan akaun digodam termasuk aplikasi seperti email, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn dan sebagainya sebanyak 163 kes. Kes penyamaran sebanyak 46 kes dan lain-lain jenayah cyber seperti phishing, bully cyber, malware dan sebagainya sebanyak 202 kes. Dan seterusnya dikongsikan perbandingan statistik insiden keselamatan cyber bagi tahun 2021 hingga 2023. Kes jenayah cyber 3 yang teratas yang kerap dilakukan ataupun berlaku yang dilaporkan kepada pihak berusaha ialah berkaitan dengan media sosial dan juga penipuan ataupun lebih dikenali sebagai scam. Okey. Selain menangani kes-kes jenayah cyber, saya percaya pihak CSB juga aktif mengadakan taklimat kesedaran keselamatan cyber. Jadi mungkin boleh pihak tu mengongsikan maklumat atau statistik mengenai taklimat kesedaran keselamatan cyber yang pernah dianjurkan. Terima kasih Puan Umur atas soalan yang diajukan. Ingin saya kongsikan juga di antara salah satu tujuan dan objektif Cybersecurity Brunei ialah meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai ancaman-ancaman cyber termasuk bagi sektor kerajaan, sektor awam, swasta maupun penuntut dan penduduk Brunei Darussalam secara menyeluruh. Berikut dikongsikan statistik dari tahun 2021 hingga tahun 2023 bagi taklimat kesedaran keselamatan cyber yang diadakan oleh pihak berusaha melalui taklimat secara fizikal maupun dalam talian. Pada tahun 2021, sebanyak 7,751 orang. Pada tahun 2022, seramai 12,439 orang. Dan pada tahun 2023, seramai 10,174 orang. Kita dapat saksikan jumlah bilangan telah menurun di antara 2022 dan 2023. Di antara salah satu sebabnya ialah pada tahun 2022, pihak berusaha menganjurkan taklimat kesedaran keselamatan secara hybrid. Menggabungkan elemen fizikal dan juga dalam talian. Manakala pada tahun 2023, majoriti permintaan taklimat adalah secara fizikal. Jadi kedua-dua kaedah ini digunakan dalam memberikan taklimat kepada masyarakat dan mungkin juga boleh dinyatakan di sini lebih taklimat ini lebih diberikan kepada siapa? Mungkinkah golongan pelajar ataupun golongan individu yang sudahnya orang tidak bekerja ataupun macam mana ni tuan? Seterusnya saya kongsikan pecahan bagi peserta yang pernah menghadiri taklimat kesedaran keselamatan cyber pada tahun 2023. Di mana jumlah keseluruhan ialah seramai 10,174 orang di mana sebanyak 5,048 adalah dari kalangan penuntut, 3,722 adalah dari kalangan pekerja dari sektor kerajaan maupun swasta dan 1,404 orang dari kalangan awam. Sebanyak 116 taklimat telah diadakan dengan kapasiti seramai 7 orang penyampai yang telah diamanahkan bagi menyampaikan taklimat kesedaran keselamatan siber. Ini untuk tahun 2023 saja ni ya. Jadi kalau dilihat lebih kurang 116 sesi taklimat yang melibatkan sasarannya tu ataupun mereka yang menghadiri taklimat tersebut 10,000 kesemuanya dan lebih setengah daripadanya tu adalah students. Kenapa students agaknya? Pasal we want to educate the kids ni dari pihak dari level sekolah lagi lah akan ancaman-ancaman yang terjadi pada masa ini. Penting sekali untuk kita ni mendengar taklimat ataupun menghadiri taklimat ini kerana ianya dapat memberikan beberapa informasi yang bermanfaat untuk kita dan juga sebagai kewaspadaan kita dalam menggunakan teknologi pada masa kini. Betul. Dan soalan seterusnya secara ringkasnya tuan, boleh tuan huraikan statistik bagi insiden jenayah cyber yang pernah dilaporkan dan jumlah kehadiran taklimat bagi tahun 2021 hingga 2023.
Seperti yang dapat disaksikan di kaca skrin Auda, berikut dikongsikan perbandingan statistik bagi insiden jenayah cyber dan jumlah kehadiran taklimat keselamatan cyber bagi tahun 2021 hingga tahun 2023. Pada tahun 2021, sebanyak 388 kes insiden jenayah cyber pernah dilaporkan dan seramai 7,751 orang menghadiri taklimat keselamatan siber. Pada tahun 2022 pula terdapat peningkatan sebanyak 496 kes insiden jenayah cyber dan seramai 12,439 orang menghadiri taklimat keselamatan siber. Dan pada tahun 2023 pula peningkatan sebanyak 618 kes insiden jenayah cyber dan seramai 10,174 orang yang menghadiri taklimat keselamatan siber. Ya, mungkin Tuan dapat menerangkan ya, apakah sebenarnya punca terjadinya serangan siber ini? Okey, dalam konteks keselamatan siber, tiga elemen yang selalu diambil perhatian iaitu teknologi, proses dan juga pengguna. Mengikut kajian yang dibuat oleh pakar sekuriti, sebanyak 95% kes-kes jenayah cyber adalah berpunca daripada kesilapan pengguna berbanding teknologi dan proses. Antara contoh-contoh terjadinya kes serangan cyber adalah seperti kesilapan yang tidak sengaja, di mana individu secara tidak sengaja menekan pautan yang tidak selamat, gagal mengemaskini perisian sama ada sebuah organisasi atau seorang individu gagal mengemaskini peranti mereka dengan segera, meninggalkan sistem terdedah kepada ancaman jenayah siber. Ancaman dari pihak dalaman ataupun kena panggil insider threats. Seterusnya, peranti IoT atau lebih dikenali sebagai Internet of Things yang tidak selamat dan boleh dieksploitasi untuk mendapatkan akses kepada rangkaian dan melancarkan serangan siber. Yang paling famous juga ialah kejuruteraan sosial atau lebih dikenali sebagai social engineering, iaitu memanipulasi seseorang untuk mendedahkan maklumat sulit atau melakukan tindakan yang mengancam keselamatan mereka, termasuk seperti macam phishing, smishing, phishing yang pernah didiskus masa previous rampai pagi. Serangan-serangan ini mengandungi pautan yang mencurigakan untuk memanipulasi individu untuk mendedahkan maklumat sensitif, memberikan wang atau memuat naik kandungan yang berbahaya. Seterusnya, teknologi terkini seperti artificial intelligence ataupun dikenali sebagai AI dan pembelajaran mesin ataupun machine e-learning. Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan keselamatan, mereka juga boleh digunakan oleh penjenayah cyber untuk menggambarkan serangan cyber yang canggih dan automatik jika tidak selamat. Seterusnya, one of the paling famous ialah apabila seseorang atau individu itu menggunakan kata laluan yang lemah ataupun password yang strong. Kata laluan yang lemah atau mudah ditekak membolehkan seseorang mengakses akaun atau sistem peribadi Auda. Dan yang terakhir ialah kurang latihan keselamatan cyber. Apabila pengguna mungkin tidak tahu tentang amalan terbaik atau risiko yang berkaitan dengan tindakan mereka semasa melayari internet. Apa yang mengambil perhatian saya, Tuan, mengenai dengan kata laluan ini, memandangkan kita ni sekarang teknologi pun semakin canggih dan kata laluan itu pun juga sebenarnya boleh di set dengan menggunakan fingerprint. Jadi dengan itu ia juga dapat mengurangkan mungkin jenayah cyber ini. Ya, bagaimana pendapat Tuan? Selalunya there's another sort of verification atau security yang diambil perhatian. Selalunya password itu is one of the keperluan apabila memasuki satu sistem. Ibu jari ataupun face recognition itu is another sort of verifikasi yang diperlukan. Password itu selalunya mesti diperlukan apabila masuk ke satu sistem, dan another methods macam verification sama ada menggunakan cap jari ataupun face recognition adalah another sort of verification that required. Jadi adakah pengenalan cara pemvarifikasian sebegini ni, orang kata ni, we prefer it to be used? Yes, selalunya pihak sebenarnya menggalakkan pengguna untuk mengenable this feature yang diorang panggil multi-factor authentication ataupun two-factor authentication. Kerana kita melihat ada sudah sebenarnya bukan kemudahan tetapi keperluan itu diaktivasikan di dalam mana-mana satu-satu application satu cukup penting pelang jua. Dan saya percaya juga antara hal yang seperti nyatakan tadi mungkin kerana kata laluan. Adakah kita ni menggunakan, umpamanya kalau kita dimasukkan kata laluan, remember password. Kadang-kadang kan itu mau banyak fikir
remember saja. Artinya dengan sendirinya apabila masuk ke laman tersebut ataupun mungkin ke apps bank online tersebut ada sudah password. Adakah tu orang disarankan ataupun macam Mengikut mana? amalan terbaik for this kalau boleh apabila menggunakan terutama sekali public computer adalah tidak disarankan untuk mengenable this remember me punya feature itulah. Kalau personal device insyaallah should be okay lah. Tapi antivirus harus diambil kira lah, install antivirus, selalu mengupdate perisian dan sebagainya. Baik, dalam hal ini apa agaknya saranan daripada pengiran sendiri dan mungkin dapat mengungsikan tips serta langkah-langkah keselamatan siber dari pihak Bruset ataupun CSB sendiri dalam sama-sama menangani jenayah siber di negara kita ni, Brunei Darussalam. Terima kasih. Cyber Security Brunei ingin mengingatkan orang ramai agar sentiasa berhati-hati dan berwaspada dengan taktik yang digunakan oleh penjenayah cyber dan sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan siber kerana ianya sentiasa berubah dari masa ke semasa. Ketahui langkah-langkah yang boleh diambil untuk menangani atau mengenali serangan cyber dan seterusnya dapat mengelakkan diri anda dari menjadi mangsa jenayah cyber. Berikut dikongsikan tip dan langkah keselamatan cyber yang boleh dipraktikkan bersama. Yang pertama, guna kata laluan yang selamat, kukuh dan kuat dan tukar sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Gunakan kaedah pengesahan iaitu multi-factor authentication seperti yang tadi dibincangkan tadi untuk meningkatkan tahap keselamatan. Seterusnya, beretika menggunakan internet dan media sosial dengan tidak mendedahkan butiran dan maklumat peribadi. Sentiasa melakukan sandaran fail ataupun backup. Seterusnya, kemaskini perisian keselamatan. Sentiasa berwaspada mengenai ancaman jenayah cyber dan dengan tidak mudah terpedaya. Okay. Disarankan juga untuk sentiasa menghadiri taklimat cyber untuk mengambil tahu akan ancaman-ancaman cyber yang terjadi pada masa ini. Dan jangan mudah percaya semua isi kandungan konten yang dikongsikan di internet. Dan yang terakhir sekali adalah disarankan untuk melaporkan kepada pihak Bruset jika terjadinya ancaman atau jenayah cyber yang berlaku. Ya, tepat sekali. Kadang-kadang kita ni pun ada mendapat notifikasi ataupun mendapat message pesanan ringkas iaitu SMS dari telefon bimbit kita di mana ada saja teks yang panjang yang mengatakan yang kita ni menang berapa ribu, berapa juta ringgit dan itu sebenarnya memang sangat ketara. Jadi kita ni jangan percaya kepada teks-teks ini. Kita ni melihat dan kita ni teliti message yang disampaikan dari untuk kita. Dan yang terbaru lagi Tuan, rasanya kemarin ataupun sehari dua ni umpamanya kad debit anda telah pun diblok. Jadi untuk umpamanya mengaktifkan dan seumpamanya perlu tekan link ini ataupun hubungi talian ini. Jadi adalah yang ditularkan nyatakan jangannya ini scam. Jadi kadang-kadang bukan hanya orang kalau atu dulu macam manang sekian-sekian jumlah, atu sekarang tadi sudah mula berfikir dan mungkin ni aku kan manang bila je aku ikut kuis dan seumpamanya. Tapi jika ianya maklumatnya ataupun captions kepada sesuatu bahan scam atau membuatkan kita ni macam benar cua kena block kat kau ni. Membuatkan kita ni gusar dan sehingga kita ni boleh mengklik ataupun menekan pada link ataupun talian yang dinyatakan itu. Jadi saranan dan nasihat daripada pengiran sendiri agar jika ada kejadian macam ni terjadi di mana boleh melaporkan. Mesti apa yang insiden happen masa ni related because of scam, terutama sekali melalui SMS dan sebagainya. So ini adalah salah satu taktik yang sering digunakan oleh penjenayah cyber untuk membuat jenayah cyber. So kita ni perlu mengambil kira juga ataupun mengambil tahu akan ancaman-ancaman yang terjadi pada masa ini di mana mereka selalu menggunakan SMS dengan orang impersonate ataupun menyamar daripada sebuah identiti untuk supaya orang percaya untuk melakukan transaksi tertentu. Jadi di mana boleh kita melaporkan? Terima kasih. Habis kita boleh menghubungi kami ke email reporting@bruset.org.bn ataupun talian hotline 2458 001 yang beroperasi selama 24 jam ataupun talian 717 076 bagi pengguna WhatsApp. Dan untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Dan maklumat lebih lanjut mengenai pembulian cyber ataupun lain-lain jenayah cyber boleh didapat di laman sesawang Secure Verify Connect di www.secureverifyconnect.info.
di mana laman web tersebut adalah inisiatif daripada pihak berurusan untuk bertujuan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan cyber dan internet di kalangan masyarakat Brunei terutamanya. Ya, terima kasih Pengiran ya di atas keterangan dan perkongsian ilmu. Untuk sama-sama Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid Zulhusni ya membicarakan tentang tips dan juga langkah-langkah keselamatan siber. Insya-Allah 2 minggu mendatang kita akan kembali semula menerusi segmen Cyber Security Brunei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.